Tajuk diberi pada saya pada malam ini ialah solat khusyuk di dalam solat. Khusyuk dalam solat. Kita lihat pada ayat Al-Quranul Karim tentang sembahyang, bahwasanya sembahyang yang terbaik ialah sembahyang yang khusyuk dalam solat. Ketika kita sembahyang kita tadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un." Telah berjayalah, telah mendapat kemenanganlah, telah diberi syurgalah kepada orang-orang mukmin, di mana orang mukmin tersebut di dalam sembahyangnya ia khusyuk, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata setengah para alim ulama, khusyuk dalam solat ini boleh diletak di dalam syarat sah solat. Syarat sah solat tu kalau kita belajar ada 8 syarat. Masuk satu lagi iaitu sah solat juga, iaitu khusyuk di dalam solat. Kerana bila berpandukan pada hadis Nabi tentang penegasan solat tidak diterima pahalanya, solat ditolak apabila solat seseorang dalam hatinya lupa, terus tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu akbar, dalam hati dia lalai terus daripada awal sehingga akhir, sembahyang tu kata alim ulama tidak sah. Kena buat sembahyang yang baru. Kalau dia takbir pada awal sehingga akhir, kosong hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka sembahyang itu ditolak. Dengan berpandukan pada hadis-hadis Nabi, tak sempatlah kita nak bawa hadis yang panjang. Banyak hadis cerita tentang bagaimana penolakan terhadap sembahyang seseorang. Dalam hadis lain Nabi sebut, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak diberi pahala sembahyang seseorang melainkan apa yang dia ingat di dalam hatinya, dalam pemikirannya ketika ia salat. Laisa syai'in min salatihi, laisa al-mar'i syai'in min salatihi illa ma aqala minha. Tidak diberi pahala sembahyang seseorang melainkan apa yang dia ingat dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat sedikit, maka sedikitlah pahalanya. Dia tak ingat langsung, tak ada pahala dia. Dia kena ulang buat solat yang baru. Itu penegasan tentang solat tadi. Lihat dalam ayat Al-Quran tentang orang yang lalai daripada sembahyangnya. Bagaimana kelanatan disebut dalam ayat surah Al-Ma'un yang selalu kita baca. Dalam surah Ar-Ra'aital Lazi sampai di ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang, di mana mereka sembahyang mereka lalai daripada sembahyang mereka. Cuba lihat ayat Al-Quran ini. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain, hadis yang lain tentang celaan kepada orang yang sembahyang tapi hatinya tidak mengingati Allah. Para alim ulama meletakkan ayat ini kepada 4 gulungan. 4 gulungan. Termasuk salah satunya tidak khusyuk. Ada 4 gulungan. Sembahyangnya ditolak. Yang pertama, orang yang sembahyang sekali-sekala. Sembahyang jarang-jarang. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Sembahyangnya ditolak. Sembahyangnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena sembahyang tu penuh. Setiap hari 5 waktu penuh. Jangan ada waktu yang dia tinggal. Biasanya kalau tidak sembahyang, dia tak puasa lah. Dia berkait. Dia panggil ada rapat. Dia berkawan rapat. Kalau tak sembahyang, tak puasa lah dia. Dia tidak akan berlaku sembahyang puasa. Ataupun tak sembahyang puasa. Dia tak akan berlaku. Dia tak sembahyang tapi puasa. Oh, kawan kita ada seorang misalnya datang jumpa beritahu, dia tak sembahyang tapi puasa. Puasa tu dia boleh menyamar. Mungkin dia tak makan depan kita. Masa rehat dia keluar pergi ke mana-mana. Mana kita tahu. Bila kita siasat-siasat, kita tanya saudara mara dia, didapati dia memang tak sembahyang dan tak puasa. Dia berkait kapak dua tu. Jadi dia tak sembahyang atau sembahyang sekali-sekala, sembahyangnya ditolak. Yang kedua, dia sembahyang tapi sembahyang di akhir waktu, melengah-lengahkan sembahyang. Di antara sembahyang tidak diterima. Nabi sebut afdalul mukmin birra walidaini as-salah li awwali waqtiha. Sebaik-baik orang mukmin ialah mereka yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan sembahyang di awal waktu. Bila melengah-lengahkan sembahyang, termasuk orang-orang yang pemalas, termasuk orang yang cuai, termasuk orang yang lalai dan leka, sembahyang di akhir waktu. Mesti sembahyang di awal waktu. Bila sembahyang di akhir waktu, contoh masuk waktu kita tak sembahyang, kita lewat sehingga hujung.
Bagaimana kalau kita meninggal dunia? Di situ, di celah-celah. Di antara ujung dengan awal, mati tengah-tengah. Tak semayang lagi. Nak semayang di akhir waktu. Semayang isyak di akhir waktu. Sebelum Ramadan, setengah-setengah tu semayang isyak, dekat-dekat nak subuh. Jadi bagaimana kalau mati celah-celah tu? Mati dalam keadaan meninggalkan solat. Allahu Akbar. Sebab itulah kena segerakan solat. Supaya bila kita meninggal, kita telah melaksanakan tanggungjawab pada diri kita. Kita telah laksanakan tanggungjawab tersebut. Kalau kita ada urusan, kita letak waktu tadi. Kita kata nak selesai urusan ini. Kita letak zuhur, contoh, masuk dah waktu. Kita letak 2:30, aku nak sembahyang, berhenti. Letakkan waktu. Kerana ada urusan yang belum selesai. Boleh macam tu. Jadi melengahkan sembahyang. Sembahyangnya ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia mencuri daripada sembahyang. Dia sembahyang tapi mencuri, iaitu sembahyangnya ringkas, sembahyangnya cepat, dia curi daripada sembahyang. Sepatutnya baca Subhana Rabbil Azim 3 kali, dia curi baca sekali. Sepatutnya baca Subhana Rabbil A'la 3 kali, baca sekali. Sepatutnya Fatihah tu ada tumaninah, baca senapah. Tak ada tajwid, tak ada apa panjang pendek, semua tak ada, senapah baca. At-tahiyah pun cepat, sembahyang cepat, sembahyang tak ada tumaninah. Antara sembahyang yang tidak diterima, masuk dalam orang yang lalai, orang yang tidak khusyuk. Kalau kita belajar bab khusyuk nanti, ada orang yang panjang, termasuklah sembahyang yang cepat. Tak masuk dalam bab khusyuk tadi. Dan yang keempat, iaitu sembahyang yang tidak khusyuk. Sembahyang yang pertama, meninggalkan solat. Yang kedua, sembahyang di akhir waktu. Yang ketiga, mencuri daripada solat. Yang keempat, orang yang lalai hatinya daripada mengingati Allah ketika ia sembahyang. Dia takbir Allahu Akbar, tak ingat dunia. Itu di antara sembahyangnya tidak diterima, sembahyangnya sia-sia kerana dia telah lalai daripada sembahyang. Sebab itu barang siapa baca Ar-Ra'aital Lazi tadi sampai di Fawailul lil musallin, jangan berhenti. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Jangan. Sambung. Fawailul lil musallin allazi, kena sambung. Orang yang sembahyang di mana? Orang sembahyang itu yang lalai. Kalau kata celakalah orang sembahyang, tu kita telah meletakkan semua orang yang sembahyang. Itu tidak elok. Jadi kena sambung ayat ni. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Sambung. Ada ayat kena sambung. Ada ayat berhenti, ambil balik. Seperti kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca di siratal lazi. Siratal lazina an'amta alaihim. Terberhenti alaihim. Ambil ghairil maudu. Jangan ambil yang kita dah berhenti alaihim. Ambil balik alaihim, tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim, itu tak boleh. Ambil balik alaihim. Kerana alaihim yang di awal bermaksud alaihim yang baik, orang yang beriman, orang yang mendapat syurga. Alaihim yang kedua ialah orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, tidak orang-orang yang engkau murkai. Ya Allah, kami tak nak ni golongan ni. Jadi jangan ambil yang baik letak dalam yang jahat. Bacaan alaihim tadi. Maka boleh merosakkan solat. Kata ulama tajwid, sembahyangnya rosak, Fatihahnya rosak. Kerana baca Fatihah itu mengambil ayat yang dia berhenti tidak tepat. Jadi khusyuk dalam solat itu adalah sangat penting di dalam solat kita. Dan para ulama meletakkan bahawa sembahyang tidak sempurna apabila ia tidak khusyuk. Begitu juga dengan puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan kita nak dapat pahala, jadi puasa itu mesti sempurna. Kalaulah dalam semasa melakukan puasa kita tidak menjaga beberapa tegahan perkara yang ditegah, maka menjadikan puasa kita juga tidak diterima di sisi Allah, seperti sembahyang. Nabi sebut dalam bab puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' awal atash. Berapa ramai yang berpuasa di kalangan kamu? Ada yang di kalangan kamu yang berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Kerana la yahfazuhu jawarihahu anil asami. Mereka berpuasa tapi mereka tidak jaga panca indera mereka daripada melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama puasa, masa yang sama melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, puasanya tidak diterima. Begitu juga dengan sembahyang. Dia sembahyang dalam masa yang sama, sembahyang yang dilakukan 4 perkara tadi. Jadi sembahyangnya juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para alim ulama, untuk mendapatkan sembahyang yang khusyuk ada 20 amalan perlu kita amalkan
Bau sembahyang kosong tu dapat 20 perkara. Tak sempatlah nak hurai semua 20 perkara dengan masa yang rekas yang diberi. Jadi 20 perkara kita ambil sikit-sikit, rekas-rekaskan. 20 ini kena amalkan sebelum solat, semasa solat, selepas solat, insya-Allah mendapat sembahyang yang sempurna, sembahyang yang kosong, sembahyang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sembahyang kita hendaklah bersih, dalam keadaan diri kita suci bersih. Itu syarat untuk mendapat khusyuk dalam sembahyang. Mesti seorang yang bersih berpakaian, pakaian yang sempurna, pakaian yang cantik, pakaian yang elok, pakaian yang menutup aurat yang sempurna. Itu syarat untuk dapat khusyuk di dalam sembahyang. Dengan menutupi kepalanya. Kalau yang laki-laki pakai kopiahnya dengan elok dan sempurna lah. Jangan kita sembahyang pula rambut terjuntai, apa ni ada dekat dahi, bila nak sujud tarik naik atas. Itu tak sempurna sudut pakaian. Khusyuk dah hilang di situ. Khusyuk dah hilang. Lepas tu bila datang ke surau itu, sama ada ambil sembahyang dekat rumah atau ambil sembahyang dekat surau. Jadi lepas ambil air sembahyang, kena sembahyang sunat. Sama ada sembahyang sunat wudu atau sembahyang sunat yang lain. Kena ada sembahyang sunat. Dan syarat seterusnya, datang saja sampai di pintu pagar masjid, pintu pagar surau, tinggal semuanya pekerjaan dunia. Apa saja pekerjaan dunia yang datang dalam hati kita, letak di situ. Cukup sangat ni, jangan masuk. Tak mampu juga bawa sampai di pintu surau. Nak pagar jauh sangat. Pintu surau cukup sangat ni, jangan ikut. Beritahu pekerjaan dunia, mesyuarat, bisnes, tinggal di sini. Aku nak solat ni. Datang lagi masa nak solat tu. Dah kalau orang boleh tinggal lebih awal, alhamdulillah. Kalau boleh tinggal masa nak solat, di situ. Cukup kamu sangat ni. Aku nak takbir dah. Kalau boleh tinggal daripada rumah, alhamdulillah lah. Ada setengah-setengah orang dia tengok nak takbir, mari lagi. Cukup. Aku nak sembahyang ni. Tu sembahyang. Tinggalkan semuanya yang melibatkan hal-hal keduniaan. Putuskan dia. Bila kita sembahyang Allahu Akbar, semua hal pekerjaan dunia tidak ingat. Terus mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ingat kepada Allah. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah, mari dalam sembahyang kita ingat pada Allah, ingat pada Allah. Sembahyang yang baik, sembahyang yang sempurna. Tak ingat dah hal-hal keduniaan. Apa saja tak ingat sembahyang. Bagaimana sembahyang Sayyidina Ali yang kita pernah cerita sebelum ini. Beliau sembahyang di perhumaan, di perkembungan, dekat kebun dia. Dia tengah perkembungan. Dia bila sampai waktu sembahyang, dia sembahyang tadi khusyuknya, tegaknya diri dia. Burung datang hinggap di kepalanya, disangkanya tiang. Kerana tegak dan sempurna dan khusyuknya sembahyang Sayyidina Ali. Dan ketika satu peperangan Sayyidina Ali terkena panah di belakang. Kena panah. Bila nak cabut tak boleh. Nak cabut tak boleh. Maka ketika dia sembahyang sama ada sembahyang sunat atau fardu tidak dinyatakan. Ketika ia sedang solat, dia tengah sujud, sahabat cabut panah di atas belakangnya, dia tidak terasa. Kerana bila dia takbir, dia hilang segala pekerjaan dunia. Hilang semua segala pekerjaan dunia. Kita masa takbir tu mari. Allahu Akbar, kau mari. Sebelum takbir tak mari. Masa takbir mari. Ada satu cerita, seorang pakcik tu dia sembahyang kat rumah dia lah dengan anak dia, isteri dia. Jadi sebelum nak sembahyang tu dia pergi menebah kat kampung lah, nebah belakang rumah dia, nebah. Lepas tu lepas nebah dah habis 1 jam, nak pergi mandi lah, nak sembahyang Zuhur. Mai Zuhur dengan anak dan isteri kat rumah, jauh kat surau jauh, mai kat rumah dia. Lepas tu dia tengah-tengah mandi terlupa parang letak kat mana. Tak ingat dah tu, baru yang menebah tadi. Begitu tak kat mana tak ingat. Lepas tu mandi yang semua pergi sembahyang. Sembahyang dengan anak isteri ni. Takbir Allahu Akbar. Logen ni cari. Ingat dah rupa-rupanya letak atas perdu pisang krop letak situ. Lepas tu pergi mandi apa semua. Ingat dah atas perdu pisang. Parang cari terus dia tengah solat. Tinggal sebelum solat tinggalkan. Masa solatnya cari, sebelum solat tak jumpa tegak bui salam tu berlari dia. Bui salam assalamualaikum power berlari, dia ambil barang simpan bawah rumah dia. Mak dia, isteri dia dengan anak-anak terkejut. Kenapa ayah kamu berlari? Berlari tu lepas berlari mari balik, duduk balik tahiyat. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Semua pelik dah anak-anak dia. Doa, lepas doa tanya, kenapa berlari? Lepas tu mari balik, zikir pula.
Dia kata, dia tengah semayang ingat, pergi ambil takut-takut terlupa pula. Allah, tunggulah doa dulu. Dia kata pergi ambil, mari balik. Takut-takut terlupa pula. Tu ambil tahu. Oh, mari doa pula, Allah, amin. Sampai begitu sekali. Itulah antara kita. Jadi kita kena buat diri kita, jaga diri kita mendapat solat yang baik, solat yang sempurna, iaitu kita sembahyang khusyuk. 20 perkara diberi oleh para alim ulama. Antaranya kita ambil 1-2 lagi, tak sempat, masa dah cukup, 15 minit dah cukup. Jadi kita sembahyang andaikan Allah berada di depan kita. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa annahu yara. Ketika kamu sembahyang, melakukan ibadah, andaikan Allah berada di depan kamu. Berandaikan Tuhan tu ada di depan kamu. Kalaulah tidak mampu mengandaikan Allah berada di depan kamu, andaikan Allah sedang memerhati kamu. Dia tengah sembahyang, rasa Allah tengah perhati kita, sudah tentu kita akan sembahyang dengan baik dan sempurna. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan itu, Allah tu sentiasa memerhati hamba-hambanya. Duk memerhati hamba-hambanya. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi mudah-mudahan kita dapat solat yang sempurna, solat yang terbaik. Jadi masa tidak mengizinkan kita untuk kita terus lagi berkuliah. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah maghrib bulanan kita nanti di awal setiap Sabtu minggu pertama.